kerja aku ni boleh kata mencabar, tapi aku masih bersyukur ada kerja. Bukan aku cakap aku tak suka, tapi kadang-kadang tu cabaran dia berat, susah aku nak tempuhi. Tapi nak tak nak, aku kena radu juga. Nama aku Zainal. Aku bekerja sebagai pekerja maintenance kabel telefon untuk sebuah syarikat terkemuka di Malaysia. Yang panjat-panjat tiang telefon yang korang nampak di tepi jalan tu, itulah kerjaku. Biasalah kerja maintenance macam aku ni tak tentu masa. Kalau ada kerosakan, aku akan ditelepon. Tidak kisahlah pukul 12 malam kah, pukul 3 pagi kah. Kalau ada laporan kerosakan, mahu tak mahu aku kena bangun dan melangkah keluar. Itu tidaklah mencabar. Oh, tidak. Yang mencabar aku rasa tempat yang aku perlu pergi. Contohnya, ada laporan kerosakan di kampung-kampung yang jauh masuk ke dalam. Tidak kisahlah pagi kah, malam kah, kalau perlukan maintenance segera, aku kena ke sana. Aku ingat lagi satu masa tu, aku di rumah dalam pukul 1:30 pagi. Aku mendapat panggilan telefon. Aku dah boleh agak. Kalau pukul 1:30 macam ni, memang ada kawasan yang rosak. Aku angkat telefon dan memang betul. Ada satu kawasan ni perlukan maintenance yang segera. Aku segera bangun, pakai baju dan bersiap untuk keluar. Walaupun aku dah biasa dan ini sudah menjadi rutin aku, tapi malam tu, aku rasa lain sikit. Aku rasa tidak sedap hati. Macam jantung aku berdegup kencang tak tentu pasal dan aku rasa gelisah. Tapi aku kuatkan juga semangat dan nekat untuk teruskan kerja aku macam biasa. Aku tinggal di rumah dengan keluarga aku. Aku ada seorang adik lelaki, adik bongsu perempuan umur 7 tahun dan ibu bapa aku. Kami berlima di rumah. Jadi kalau aku keluar, aku akan keluar senyap-senyap supaya tidak kejutkan diorang yang tengah tidur. Aku keluar dari rumah, naik kenderaan 4-wheel dan teruskan perjalanan menuju ke lokasi tempat aku perlu baiki. Setiap kali kalau ada kerosakan macam ni, aku akan diberikan lokasi dari WhatsApp dan aku akan pakai Google Map untuk pergi ke lokasi ni. Jadi senanglah aku pakai telefon je pergi ke sana. Aku tengok lokasi ni di sebuah kampung yang agak jauh. Masuk ke dalam, aku kena naik atas bukit untuk sampai ke atas. Aduh, inilah antara tempat-tempat yang mencabar ni. Kena lagi waktu-waktu macam ni. Bukit yang aku kena naik ni berliku-liku. Gelap pula tu. Dan sememangnya jalan bukit ni sebenarnya terkenal dengan penampakan-penampakan. Dan semua orang memang tahu kalau waktu malam memang tiada orang yang akan melalui kawasan ni kecuali yang hati kental ataupun yang terpaksa. Macam aku ni lah, terpaksa radu je kawasan berbukit ni. Tapi tak apa, aku pasrah. Dalam 30 minit perjalanan dari rumah, aku sampai ke simpang di kaki bukit. Aku memberikan signal kenderaan dan memberhentikan kenderaan di pinggir jalan. Aku baca doa-doa yang aku tahu sebagai pendinding lah. Manalah tahu kan, masa aku naik tu, ada perempuan baring di tengah jalan kah? Ada yang terbang melayang di atas langit kah? Nauzubillah, kata aku dalam hati. Aku teruskan perjalanan. Aku masuk ke dalam simpang di kaki bukit tu adalah dalam 30 minit perjalanan untuk naik ke atas bukit tu. Masa aku memandu ni, teringat pula satu kisah yang berlaku beberapa belas tahun yang lalu di sini. Kisah melibatkan dua pasang kekasih. Ada satu malam, mereka mengikut jalan ni untuk balik ke rumah mereka yang terletak di kampung atas bukit tu. Tapi entah macam mana, dalam perjalanan, diorang bergaduh besar. Dengar-dengar cerita, si perempuan mahu putuskan tunang sebab rasa sayang hilang dengan lelaki itu. Gaduh punya gaduh, lelaki ni marah sangat. Dia yang sedang memandu boleh pula buka pintu tempat penumpang dan tolak perempuan tu dari kenderaan. Apalagi terjatuhlah perempuan tu bukan di jalan raya tetapi terjatuh ke tebing bukit. Dekat 2 minggu juga diorang cari mayat perempuan tu. Semua cari di tebing bukit. Tapi apa yang pelik, sepanjang-panjang diorang mencari, diorang ada dengar laungan wanita meminta tolong.
Tolong. Tolong. Tapi cari punya cari tak jumpa. Sehinggalah minggu kedua, akhirnya diorang jumpa. Mayat perempuan tu di sebuah kawasan. Keadaan mayat tu teruk sangat, seperti dicarik-carik oleh binatang buas. Walaupun begitu, mengikut cerita penduduk tempatan, wajah mayat tu nampak senyum dengan matanya terbeliak. Seakan-akan dia lebih bahagia mati dari bersama-sama dengan lelaki tu. Hai, time-time begini pula nak fikir cerita-cerita macam ni, kata aku dalam hati. Aku masih lagi di dalam perjalanan untuk naik ke atas bukit. Adalah dalam 15 minit sudah kenderaan aku menempuh selekor-selekor bukit ni. Nasib baik 4-wheel ditemani luncuran angin 4-wheel aku dan bunyi tayar. Aku terdengar, tolong, tolong. Aku terkejut gila dengar laungan tu. Aku apa lagi, aku tekan brek. Meluncur tayar aku di jalan raya tu, nasib baik tidak tergolek jatuh ke tebing bukit. Aku cuba dengar betul-betul laungan tu. Ada dalam 2 minit kenderaan aku berhenti di tengah-tengah jalan bukit tu. Aku cuba tutup mata dan dengar. Selain dari bunyi cengkerik, aku tak dengar apa-apa. Di sebalik kesunyian tu, aku cuba untuk mendengar. Aku cuba untuk berikan perhatian. Kalau memang betul aku dengar laungan tu. Jantung aku dah berdegup kencang. Walaupun aircon terpasang di dalam kereta, tapi peluh aku menitik jatuh sebab takut. Perut aku mula rasa mual. Aku terdengar, terkentut pula. Maklumlah, baru bangun, perut masuk angin. Harap-harap kentut kering, bukan kentut basah, kata aku. Bila aku tunggu di situ sampai terkentut-kentut, tak ada aku dengar siapa-siapa. Aku teruskan perjalanan. Namun begitu, aku masih keliru dengan apa yang aku dengar tadi. Sampailah aku di kampung atas bukit ni. Ini kampung yang kecil. Di sini aku perlu cari kotak maintenance dan dari situlah aku boleh tengok apa masalah kerosakan di sini. Untuk pengetahuan semua, kotak maintenance ni mesti akan ada dan ia selalu terletak berdekatan dengan tiang-tiang. Kotak ni selalunya kotak besi, tinggi kotak ni paras bahu aku. Cari punya cari, akhirnya aku jumpa. Kotak maintenance ni terletak di sebuah jalan tanah yang gelap gila. Kanan kiri hutan. Ini kalau bukan hantu, harimau pun ada ni, kata aku dalam hati. Tapi tak apa, aku turun dan tengok apa punca kerosakan. Kalau aku perlu panjat, aku panjat. Kalau tak, syukurlah. Aku berhentikan kenderaan aku di pinggir jalan. Aku buka highlight lampu kereta, memancar ke arah kotak maintenance tu supaya terang sikit time aku buat kerja. Aku keluar dari kereta dengan toolbox aku melangkah menuju ke kotak tu. Macam yang aku cakap tadi, dari rumah lagi, perasaan aku memang berdebar-debar. Sekarang ni, aku rasa makin berdebar. Angin subuh yang meniup, aku rasa sampai ke tulang. Melangkah aku satu persatu, sehinggalah aku sampai betul-betul di depan kotak tu. Aku buka dengan perasaan yang berdebar-debar. Alangkah terkejutnya aku, sebaik sahaja pintu kotak tu terbuka. Ada rambut terburai di depan aku menutupi seluruh kotak. Aku dongak ke atas dan aku nampak Pontianak dengan rambut yang panjang mengurai bertegek di atas kotak besi tu. Apa yang paling menakutkan? Raut wajah dia. Aduh, kulit mukanya seperti dicarik-carik. Mulut dia tersenyum dengan mata merah terbeliak melihat aku yang tercegat di depan pintu kotak besi itu. Mulut aku ternganga, tubuh badan aku menggeletar. Tiba-tiba keluar dari mulut dia sambil dia tersenyum. Dia cakap, "Aku minta tolong tadi kan? Kenapa kau tak tolong?" Aku apa lagi? Aku buka langkah 1000 kembali ke kereta dan berambus dari situ. Aku keluar dari kampung tu dan turun ikut jalan bukit tadi. Dalam perjalanan tu aku boleh dengar suara wanita menjerit.
Makin kuat suara tu. Aku pun makin laju tekan minyak kereta. Sudahlah, jalan gelap, banyak selekoh pula tu, sehinggalah kereta yang aku naiki terbabas dan terjatuh di pinggir bukit. Mujurlah, aku tidaklah terjunam jatuh ke bawah. Tubuh badan aku tersangkut di antara dua pokok besar. Aku terpengsan. Keesokan paginya, barulah aku diselamatkan. Mujurlah, aku tidak jatuh ke tebing. Kalau tidak, tidaklah sampai cerita ni ke Kupi-Kupi Go. Hari ini, aku masih lagi bekerja sebagai maintenance dan aku masih lagi ke sana sini. Tapi sejak dari hari itu, aku minta dengan bos aku supaya tidak lagi dipanggil kalau waktu tengah malam atau pagi-pagi buta. Bos pun agak-agaklah juga kan. Itulah pengalaman aku di sebalik perjuangan untuk mencari rezeki.